penerimaan di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis kita pada pagi ini. Bagi melancarkan perjalanan majlis, di sini ada beberapa pengumuman untuk makluman dan perhatian kita bersama. Pertama, majlis memohon jasa baik hadirin sekalian untuk mengambil tempat duduk masing-masing kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Yang kedua, para hadirin juga dimohon untuk menetapkan nada dering telefon bimbit ke dalam mod senyap serta menghadkan pergerakan sepanjang majlis berlangsung. Perhatian dan kerjasama hadirin dan hadirat sekalian dihargai dan diucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Mengumumkan ketibaan yang berusaha Profesor Dr. Abdul Halim Abdul Majid diiringi oleh Puan Hasmah Harun, Ketua Penolong Pustakawan Perpustakaan Sultanah Bahiyah. Para hadirin dipohon untuk bersedia bagi nyanyian lagu Negaraku dan Biru Warna. insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Alam insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Bumi utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Majlis pertamanya mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Profesor Dr. Abdul Halim Abdul Majid, Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan dan Modal Insan, Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia, merangkap Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, Perkim Cawangan Changlun. Yang berusaha Puan Hasma Harun, Penolong Ketua Pustakawan, Barisan Profesor, Puan Hafsah binti Omar, Cik Nur Suhaila Nazihah binti Ahmad Syaifuddin, Dr. Robiah binti Abu Bakar, Puan Hajah Nur Asma binti Jamaluddin, dan Yang Mulia Ku Azmi bin Ku Ibrahim. Seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke program siri syarahan santun Profesor Anjuran Perpustakaan Sultanah Bahiyah dengan kerjasama Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Pertamanya, marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah perkenan dan keizinannya dapat kita berhimpun pada pagi yang indah ini bagi menjayakan program yang amat bermakna kepada kita semua. Untuk pengetahuan semua, ini adalah siri kedua program siri syarahan santun Profesor bagi tahun 2023 di mana siri pertama telah berlangsung pada 21 Januari yang lalu. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan bacaan doa. Untuk itu, majlis mempersilakan saudara Muhammad Irwan bin Husin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami merafatkan kesyukuran dengan penuh pengharapan kepadamu. Di pagi yang mulia ini dapat kami adakan satu pertemuan program siri kedua syarahan santun Profesor Anjuran Perpustakaan Sultanah Bahiyah dengan kerjasama Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Semoga dengan inayah dan rahmat-Mu kurniakan pertemuan kami ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu agar kami memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya. Ya Munzila Rahmah wa Ya Fatihal Barakah. Ya Allah, pada saat dan detik ini juga kami mohonkan ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami agar Engkau anugerahkan kami kesabaran yang mantap, ketabahan yang jitu, kerjasama yang erat, semangat injuan yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai profesor di universiti ini dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik para pelajar universiti maupun masyarakat di luar sana. Ya Allah, Ya Mudabbiral Amri, limpahlah hati kami dengan nur hidayah-Mu agar kami menjadi generasi yang mencintai agama-Mu lalu menegakkan syariatnya, generasi yang mencintai bangsa lalu memelihara kehormatannya, generasi yang mencintai negara lalu mempertahankan kedaulatannya. Seterusnya bantulah kami menjadi generasi khairat ummah selaras dengan tuntutan syariat-Mu. Ya Antal Ghaniyul wa Nahnul Fuqara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakan kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'malina wa khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal qaka fih. Allahumma ghafir lana zunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Encik Muhammad Irwan atas bacaan doa tersebut. Hadirin sekalian, program kita kini telah tiba ke atur cara yang utama.
Terlebih dahulu, izinkan saya untuk membacakan biodata Profesor Dr. Abdul Halim. Profesor Dr. Abdul Halim bin Abdul Majid, anak kelahiran negeri Perak Darul Rizwan, telah menamatkan pengajian ijazah pertama dari Mississippi State University, Amerika Syarikat. Kemudian menamatkan pengajian ijazah peringkat sarjana dari Cardiff Business School, University of Wales, United Kingdom, dan ijazah kedoktoran dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Memulakan kerjaya beliau di Universiti Utara Malaysia sebagai tutor sejak tahun 1994 dan kini merupakan salah seorang profesor dalam bidang pengurusan sumber manusia di Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan UUM. Dalam masa yang sama, beliau turut dipertanggungjawabkan sebagai pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Modal Insan Majlis Profesor UUM, selain sebagai fellow penyelidik utama di Institut Penyelidikan dan Inovasi Zakat UUM. Beliau juga terlibat aktif dalam beberapa badan bukan kerajaan NGO, entiti kemasyarakatan dan sosial. Dalam gerakan NGO, entiti kemasyarakatan dan sosial, selain sebagai pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Modal Insan Majlis Profesor UUM, beliau juga merupakan pengerusi Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, Cawangan Changlun. Timbalan pengerusi Pertubuhan Kebajikan Prihatin Kedah, Setiausaha Jawatankuasa Surau At-Taqwa Taman Seri Kemuning Citra, dan turut berperanan sebagai salah seorang anggota Lembaga Koperasi Karyah Masjid Sharifah Fatimah Citra Berhad. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Abdul Halim Abdul Majid bagi menyampaikan syarahan beliau. Dipersilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk hadir ke auditorium pada pagi ini, dan sebahagian daripada kita mengikuti siri syarahan Santun Profesor kali yang kedua tahun 2023 secara dalam talian. Terima kasih saudara pengacara majlis, saudara Muhammad Ikhwan yang sudi memimpin bacaan doa, Sekretariat Santun Profesor siri kedua, yang dihormati Yang Berusaha Profesor Dr. Suhaidi Hassan, pengurusi Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Saya perhatikan Profesor Dr. Rosna, timbalan pengurusi Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Yang turut berada bersama kita Puan Hasma Harun, timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultanah Bahiyah Universiti Utara Malaysia. Tetamu-tetamu jemputan yang saya perhatikan ada bersama kita di dalam auditorium pada pagi ini. Puan Habsyah Omar selaku Timbalan Setiausaha Pertubuhan Kebajikan Prihatin Kedah. Cik Nur Suhaila Nazihah, salah seorang pegawai kerja di Prihatin Kedah. Yang dihormati Yang Mulia Tuan Ku Azmi bin Ku Ibrahim, salah seorang jawatan kuasa pewaris. Pewaris adalah salah satu NGO yang menjurus kepada menyantuni warga emas. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sama ada yang hadir secara fizikal di sini dan juga yang mengikuti secara dalam talian. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan puan-puan untuk mengikuti siri perkongsian Santun Profesor kali yang kedua untuk tahun 2023.
dengan rendah diri dalam kesempatan hari ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan akademia, pentadbiran dan juga yang dikasihi kakak-kakak yang semuanya mengikuti kuliah mingguan di Lembah Palas, Changlun, di bawah kelolaan Perkim dan juga Prihatin. Mudah-mudahan kehadiran dan penglibatan kita semua pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dengan rendah diri saya ingin berkongsi sesuatu dengan tuan-tuan atas tajuk yang diletakkan, iaitu menyemarak kasih antara kampus dan juga community. Antara isi perkongsian pada pagi ini, I hope you can also understand, Dr. Hussein, thank you for coming. Di coverage ataupun litupan, cakupan perkongsian pada pagi ini, saya akan mulakan dengan sedikit pengenalan. Kemudian sudah tentu dalam perkongsian sebegini perlu ada input-input supaya kita dapat mengambil sesuatu untuk dibawa balik dan untuk diaplikasikan dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Dan dua konteks utama yang perlu disemarak kasihkan adalah kampus dan juga community. Jadi bagi tujuan menyemarak kasih antara dua K ini, campus dan community, saya akan bawa beberapa perkongsian yang melibatkan kolaborasi peranan strategik beberapa pihak, antaranya Majlis Profesor UUM sendiri, Perkim Cawangan Changlun, Prihatin Kedah dan juga entiti yang sering kita lawati, iaitu surau dan masjid yang merupakan nadi kepada komuniti di mana kita hidup pada hari ini dan mungkin akan menjadi lokasi terakhir di mana jenazah kita akan disembahyangkan oleh ahli jemaah sebelum kita dihantar dan tidak akan kembali ke alam barzah, ke alam kubur suatu hari nanti. Dalam apa jua konteks perbincangan dan perkongsian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipermudahkan di dalam membicarakan tajuk ini dan dipahamkan kita supaya boleh kita ambil mutiara-mutiara daripada intisari perkongsian untuk kita kemudiannya aplikasikan dalam kehidupan kita, sama ada di kampus ataupun dalam komuniti. Yang mulia Tuanku Azmi, ini tempat bermain sebelum daripada ini. Mungkin kepada sekretariat yang lama kenal Yang mulia Azmi, saya ingat mungkin bersara pun di perpustakaan ini. Selamat kembali. Sekarang aktif dengan pewaris. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, mengambil berkat Ramadan. Hari ini dah kita berada di penghujung Sya'ban. Boleh ya, Puan Nur Ain? Dah hujung Sya'ban. Esok mungkin terakhir Sya'ban 1444 Hijriah. Esok malam insya-Allah, jika Allah izinkan usia kita untuk menerima tetamu Ramadan, insya-Allah esok malam kita akan mulakan dengan niat puasa Ramadan dan fardu maghrib, fardu isya, dan insya-Allah kita akan berjamaah dalam solat sunat tarawih. Jadi mengambil keberkatan Ramadan yang merupakan bulan diturunkan Al-Quran.
betul kan? Ni Ustazah Nur Asma ada ajak lah kan, nak sambut Ramadan, niat, kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa dan seumpamanya. Baik, kita ambil Ramadan sebagai bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Jadi kalau nak diulas secara keseluruhan, sudah pasti masa yang diperuntukkan kepada saya mungkin perlu ditambah. Namun hanya saya memetik satu ayat daripada Al-Quranul Karim, ayat yang ke-56, surah Az-Zariyat. Sebagaimana yang saya kongsi dengan rakan-rakan profesor semasa kita membaca Yasin dan tahlil kepada Allahyarham Profesor Dr. Zakaria Abbas. Mungkin sebahagian daripada kita masih mengingati bahawa peranan dan sumbangan beliau kepada kampus kita cukup besar. Dan secara peribadi kepada saya, beliau merupakan individu yang menilai laporan akhir projek penyelidikan yang saya hantar. Dan dalam laporan tersebut, apa yang saya masukkan di pengenalan adalah beberapa petikan ayat daripada surah Az-Zariyat. Dan komen beliau yang begitu bermakna kepada saya, beliau menyatakan secara bertulis, laporan bertulis, untuk hanya mengekalkan ayat yang ke-56 ini sahaja di dalam laporan penyelidikan tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cukup bermakna sekali. Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Kita manusia, mungkin sebahagian yang hadir ini terdiri daripada golongan jin yang kita tidak nampak. Tetapi mereka dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tujuan penciptaan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks, mungkin Abang Din faham konteks. Kalau kita cerita bahasa mudahnya, dalam apa jua kita yang kita lakukan, mestilah kita letakkan ketulusan niat dan amalan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak memberi makna yang hanya bekerja sebagai pensyarah, yang hanya bekerja sebagai pegawai. Perlu melihat akan ayat ini untuk dipastikan kerja kita sebagai ibadah. Tetapi apa juga yang kita buat. Kakak-kakak yang ada kat depan ni, Kak Aminah pun ada, kan? Puan Nur Ain yang berniaga. Ramai yang saya kenal ni, tapi tak boleh nak sebut semua. Apa juga yang kita buat, mudah-mudahan kita ada satu kefahaman, satu ilmu yang jelas bahawa apa juga yang kita buat, kita mendambakan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kerja buat kita adalah dalam kerangka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang betul, dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan bukan setakat gaji, upah, keuntungan yang kita perolehi, tetapi juga kita mendapat keberkatan dan redha di sisi ilahi.
Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, ni baru nota yang pertama ni. Ada 8, kalau 8 tu tengok pergi berapa Prof Saidi ni. Bila macam Prof Saidi sebutlah dalam santun profesor yang pertama, bila diberi mikrofon, semangat nak cakap lebih. Tapi insya-Allah peringatan untuk diri, masa yang diberikan tak lebih daripada 60 minit. Alhamdulillah. Satu lagi saya nak sebut berasaskan kepada satu petikan. Saya rujuk kepada Masyitah 2019. Orang akademik selalu cakap macam tu. Kita cite. Berdasarkan ayat yang dinyatakan, terciptanya kita sebagai manusia di atas muka bumi, kita berperanan sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang merupakan fungsi dan tujuan kehidupan kita. Dan dalam pengurusan insan, ini bidang yang berkaitan dengan bidang tumpuan saya lah. Pengurusan sumber manusia, pengurusan insan, modal insan. Jadi kita perlukan gaya urus takbir pengurusan yang antaranya adalah memastikan wujudnya urus takbir peranan-peranan manusia-manusia yang kita ini adalah sebahagian daripadanya, yang cekap, yang baik, demi kestabilan, keharmonian, keamanan, kemakmuran bersama oleh semua pemegang taruh. Ini bahasa pemegang taruh stakeholders. Oleh semua kita, dari segi keadilan sosial, dari segi jaminan keselamatan dapat kita nikmati. Jadi dalam konteks kampus dan community, kita juga berada dalam kerangka besar ini. Kita manusia, kita berada dalam kampus, kita sebahagian daripada anggota community, kita nak mencari, mendamba redha ilahi. Niat yang betul, tindakan yang betul. Mudah-mudahan segala sumbangan kerja buat kita, termasuk melalui NGO, Tuanku Azmi, adalah mencari redha Allah Subhanahu wa taala untuk kita petik ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti. Model yang ada, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Baru nak masuk pengenalan. Baik, secara ringkas, kalau kita lihat tadi masa kita menyanyikan lagu Negaraku, kita nampak beberapa gambaran keseluruhan negara kita. Bila kita menyanyi lagu Biru Warna, kita nampak beberapa gambaran tentang universiti kita, tentang kampus kita. Jadi apa yang saya nak sebut, apa yang saya nak kongsi di sini adalah kampus dalam bahasa mudahnya merupakan satu kawasan yang ada prasarana dan ada manusia. So kampus kita ramai, kita ada lebih kurang 33,000 pelajar. Kita ada keluasan 1,061 hektar dan lebih sekitar 500 hektar daripada 1,061 hektar ini masih hijau. Mana saya dapat data ni? Daripada pegawai hutan kita. Minggu lepas kami masuk tengok pokok 3 beradik. Dapat taklimat daripada pegawai hutan kita, Encik Amran Mahmud, nak menggambarkan betapa damai, harmoni dan hijau kampus kita. Dan dalam kawasan ini kita ada ribuan manusia. Sama ada pelajar, pensyarah, pegawai, pentadbir, pekerja lain dan seumpamanya. So jumlah kita cukup ramai. Dan kita boleh
istilahkan kerangka percakapan kita tentang kampus ini, inilah kampus kita. Dan satu lagi istilah yang perlu dihurai secara ringkas, community. Community adalah kumpulan manusia dalam sesuatu sempadan geografi. Puan Ain geografi faham tak? Ilmu alam. Ilmu alam, geografi. So kita ada sempadan geografi. Kalau kita sebut Changlun, satu sempadan. Sebut Jitra, satu sempadan. Kedah, satu sempadan. Malaysia, satu sempadan. Jadi, ini boleh dilihat sebagai kerangka perkongsian kita apabila kita rujuk kepada community. Kemudian, apa yang boleh kita manfaatkan dengan sources, sumber-sumber yang ada? So, antara fokus saya dalam perkongsian ini adalah untuk kita manfaatkan sumber manusia. Daripada ribuan manusia yang ada. Dan dulu pun kita sebut pasal jin di kampus Sintuk ni. Mudah-mudahan boleh dimanfaatkan. Dan untuk tujuan menyemarak kasih antara kampus dan komuniti, dengan memanfaatkan peranan sumber-sumber manusia yang ada di dalam kampus ini, yang sebahagian daripada kita juga merupakan anggota komuniti, kita harap akan terbina, terwujudnya apa yang kita istilahkan sebagai kolaborasi strategik. Satu perkongsian pintar, supaya manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok kecil, tetapi boleh dinikmati oleh semua pihak yang merupakan pemegang taruh dalam perbincangan kita pada pagi ini. Dalam konteks kampus juga kita melihat bahawa kita ada komitmen yang selari dengan Plan Pembangunan Pendidikan Negara, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi 2015-2025 misalnya lah. Iaitu untuk kita merakyatkan universiti. Nak merakyatkan universiti, kita rasa ataupun tidak. Mudah-mudahan kita lebih merasa untuk merealisasikan agenda ini, iaitu untuk kita merakyatkan universiti. Supaya kita boleh berperanan dengan lebih berkesan untuk kita membantu komuniti di luar sana. Dan komuniti di luar sana boleh diklasifikasikan, boleh dikategorikan, boleh dikelompok-kelompokkan. Yang kanak-kanak ada anak yatim, anak-anak asnaf. Yang dewasa, yang tercicir pendidikan, pendidikan sekolah rendah, pendidikan menengah. Yang bekerja, penganggur merupakan salah satu kelompok dalam komuniti. Yang mencari pekerjaan, yang menganggur, yang ada masalah OKU, yang kelainan upaya, dan sebagainya. Yang mu'allaf, yang asnaf. Jadi semua ini boleh kita kelompok-kelompokkan dan kemudian kita jana strategi tertentu untuk kita mendekati kelompok-kelompok ini. Semoga manfaat yang kita sasarkan tadi bukan sahaja boleh dinikmati oleh kelompok yang tertentu sahaja, tetapi merakyat kepada semua pihak yang memerlukan perhatian daripada kita. Dalam konteks aspirasi yang sama, UUM juga mewujudkan program yang dinamakan sebagai Mekar. Mungkin pusat-pusat pengajian, jabatan-jabatan ada buat program-program community service. Hikmat community. Dan benda ini masuk dalam trust ketiga. Puan Asma pun mungkin ikuti dalam SPI kita, Plan Strategik Universiti kita. Dinamakan Mekar. Apa maksud Mekar? Membina kesejahteraan rakyat. Membina kesejahteraan rakyat. Jadi apa yang kita lakukan di sini dalam perkongsian hari ini,
tidak lari daripada apa yang telah digariskan dalam plan pembangunan pendidikan negara, dalam agenda merakyatkan universiti dan juga mewujudkan program yang dinamakan Membina Kesejahteraan Rakyat Mekar. Minit lagi ke? Awal lagi, okey. Baru nota yang kedua. Okey, baik. Baik, sekarang kita ambil beberapa contoh. Ni contoh. Contoh ni mungkin ramai yang berminat. Secara perkongsian ringkas, saya mulakan dengan apa yang majlis profesor dah buat. Kemudian saya akan susuli dengan apa yang Perkim buat, apa yang Pertubuhan Kebajikan Prihatin Kedah buat, kemudian surau masjid, dan tak ketinggalan juga pewaris. Sebab pewaris ni pada saya, Tuanku Azmi, Tuan Haji, dulu panggil orang kuat persatuan ni, pewaris ni dia ada special dia, sebab dia fokus kepada warga tua. Jadi Abang Din boleh tujuk pada Tuanku Azmi lah. Sebab saya pun, saya tak pasti sama ada saya akan tua, tetapi sekarang pun dah rasa tuanya. Jadi satu hari nanti lambat laun kita mencari NGO yang memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Kalau sempat warga platinum. Wallahu alam. Apapun, contoh-contoh yang saya nak kongsikan di sini adalah sebagai satu perkongsian bahawa memang ada pihak yang bersedia untuk membantu dalam kapasiti mereka masing-masing. Saya mulakan secara ringkas. Saya mulakan dengan Majlis Profesor Prof. Saidi. Majlis Profesor antara yang telah mereka lakukan sejak pendebatan saya lah, mungkin sebelum daripada itu sudah banyak aktiviti yang mereka lakukan. Tapi saya mula tahun 2020 menjadi pengurusi Jawatan Kuasa Kebajikan dan Modal Insan Majlis Profesor sejak tahun 2021. Jadi sejak 2021 Majlis Profesor ada tabung yang dinamakan Tabung Prihatin. Nama walaupun sama dengan banyak entiti lain, tetapi kita ada Tabung Prihatin. So kita tu sebab saya jugalah sebagai sebahagian daripada anggota Majlis Profesor, kita turut membantu dalam COVID hari itu. 2021 kita mula COVID Mac 2020. So tahun 2021 masih lagi dalam era COVID-19. Jadi Majlis Profesor membantu dalam kes-kes yang berkenaan dengan COVID. Kemudian kita juga membantu dalam bencana kepala air di Yan. Dan satu lagi yang saya catatkan di sini, banjir di Baling. Jadi ini antara contoh. Jadi nak sebut semua, saya pilih. Kenapa saya pilih yang ini? Sebab ianya berpunca daripada kewujudan Tabung Prihatin. Sebelum ini ada Majlis Profesor membantu pelbagai pihak yang memerlukan. Dan sekarang ini bukan setakat itu, sudah ada satu dana khas di bawah Majlis Profesor yang dinamakan sebagai Tabung Prihatin. InsyaAllah kita akan cuba perkemaskan, kita akan cuba capai outreach kepada pihak-pihak yang mungkin memerlukan, dan dalam konteks ini insyaAllah Majlis Profesor cuba bantu apa yang mampu. Kemudian Perkim yang ada di depan ni, di belakang Puan Asma Prof. Saidi ni, saya ingat mula mendekati program-program pengajian melalui beberapa platform, antaranya Perkim dan juga Prihatin. Prihatin Kedah maksud saya. Jadi melalui ini kita lihat mereka adalah salah satu lagi kelompok yang perlu kita santuni. Sebab bukan kita ni perfect dari segi ilmu, tetapi apa yang kita ada, kita berkongsi dengan saudara-saudara kita yang mu'allaf.
Dari segi definisi, kalau mu'allaf ni sampai 5 tahun. Mungkin Puan Nur Ain dah jadi ketua kelas lah. Kan? Baik, pendeknya antara fungsi dan peranan utama yang dimainkan oleh Perkim adalah dalam konteks dakwah kepada saudara-saudara kita. Dan sebahagian daripada saudara-saudara kita yang terlibat di dalam program-program dakwah, pengajian-pengajian ini sudah boleh berdikari, sudah boleh memastikan bahawa mereka dan ahli keluarga mereka mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa dalam Ramadan. InsyaAllah esok lusa kita akan mula Ramadan 1444. Fardu Ain, Al-Quran dan seumpamanya. Jadi sekiranya kita, tuan-tuan, puan-puan, sama ada yang berada di auditorium ataupun yang berada di dalam talian, yang ada maklumat untuk kita bantu dalam konteks pengajian di bawah platform Perkim ataupun Prihatin, sila panjangkan maklumat tersebut untuk kita santuni saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kebaikannya bukan untuk mereka sahaja, tetapi untuk kita mengumpul pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita menyumbang ilmu dan berkongsi ilmu dengan mereka, dan kita sama-sama beramal dan ikhlas semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, prihatin. Kelebihan bahan berkenaan dengan prihatin ini, suka kita rakamkan penghargaan kepada Cik Nur Suhaila yang telah menyediakan video untuk tontonan kita bersama. Silakan.
sendiri dan kau merasa ada sesuatu yang hilang. Kau merasa lelah dan merasa lemah, cemas dan gelisah menghantuimu. Segera kau dekatkan diri pada Allah, adukan semua masalahmu kepadanya. Berdoalah padanya, jangan putus asa dengan rahmatnya. Hanya Allah yang dapat menolongmu. Innallaha ma'ana, janganlah kau takut, berlindunglah kepada Allah yang kuasa. Innallaha ma'ana, janganlah bersedih, tersenyumlah dan sambut hari esok yang indah. كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة من تعايشنا بحب لتضيق الأرض نسحا كاللقام أبتحية وبسلام أشر وأحلى الكلام زينون يا احترام محبة وابتسام أشر بين الأنام هذا هو دين السلام كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة من تعايشنا بحب لتضيق الأرض نسحا كاللقام أبتحية وبسلام أشر وأحلى الكلام زينون يا احترام محبة وابتسام أشر بين الأنام هذا هو دين السلام. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara kita yang turut berperanan membantu untuk melancarkan tayangan video tadi. Jadi ringkasnya, tuan-tuan, puan-puan, berapa kali ringkas lah ni. Banyak input yang kita dapat daripada contoh-contoh penglibatan rakan-rakan kita yang saya percaya pelbagai peringkat. Kalau dalam konteks kampus, Prof. Syukri yang berada di belakang, Alhamdulillah, ramai di kalangan kita yang terlibat dalam pelbagai kapasiti, sama ada secara sendiri, NGI, ataupun bersama dengan organisasi NGO, yang mana sumbangan-sumbangan kita perlu disemarakkan. Mudah-mudahan dengan kita menyemarakkan sumbangan-sumbangan tersebut,
kita melabur untuk masa depan. Melabur untuk masa depan maksud saya untuk kita petik pahala-pahalanya pada suatu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya sebut sikit pasal surau. Dah nak masuk Ramadan ni, memang minggu pertama selalu surau penuh. Masjid penuh. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli jemaah yang istiqamah sepanjang Ramadan dan selepas Ramadan sehingga ke akhir hayat kita. Sebagaimana yang disebutkan di mukaddimah tadi, mungkin surau dan masjid menjadi transit terakhir sebelum kita dihantar ke lubang kubur. Mudah-mudahan kubur kita menjadi antara taman-taman syurga dan bukannya antara lubang-lubang api neraka. Dan tidak juga ketinggalan untuk saya sebutkan sekali lagi atas peranan pewaris. Mungkin dalam kesempatan yang lain pewaris boleh sediakan iklan yang mana saya difahamkan pewaris sudah pun ada pusat jagaan warga emas. Jadi kita nak jadikan fungsi pusat jagaan warga emas ini sebagai satu pusat yang betul-betul berfungsi. Dalam arti kata bahawa sekiranya kita yang merupakan salah seorang penghuni kehidupan seharian kita, kehidupan seharian yang terisi dengan aktiviti, dengan ibadah, yang mana tidak juga kita lupakan aspek kesihatan dan penjagaan kebersihan. Mudah-mudahan dengan perkongsian dan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi memberi input tambahan kepada kita untuk bangun, untuk bangkit, untuk kita semarakkan kasih, khususnya di antara kampus dan komuniti. Kesedaran terhadap keperluan dan kepentingan ini saya rumuskan dengan 3 kata kunci. Kalau sebelum ini, Prof. Dani, kalau sebelum ini kita dengar ujung-ujung telinga, faham tak? Sawadika punya kumpulan. Sebelum ni kita dengar ujung-ujung telinga, oh ada NGO, ada aktiviti kebajikan. Tapi hari ini sekurang-kurangnya perkongsian ini menambah keyakinan kita bahawa kita semakin tahu. Dan dengan kita tahu, kita boleh meningkat ke tahap yang seterusnya, iaitu kita sedar. Apa beza tahu dan sedar? Tahu belum pasti lagi sedar. Tapi kalau sudah sedar, sudah pasti ia tahu. Jadi dengan apa yang kita tahu, harapnya kita semakin sedar, kita lebih sedar untuk kita menyumbang sesuatu kepada komuniti di luar sana. Yang mana sebahagian daripada komuniti tersebut mungkin adik-beradik kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran lama kita yang menghadapi pelbagai kesulitan. Mudah-mudahan dengan peranan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hadir di saat mereka memerlukan bantuan, kita bangun, kita bangkit dan kita laksanakan tugas kita untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi kita turun ke lapangan. Tidak dikatakan kita selama ini terlalu silo, ni bahasa Inggeris, terlalu sendiri, terpekup sendiri. So we go down and visit our community out there. I hope Dr. Hussein can understand this phrase. You have participated. I have seen you before, even though you are not Malaysian, but now you are robot Malaysian. 1/4 robot ni 1/4. Kalau nus tu 1/2. Mungkin satu hari nanti akan jadi nus lah. Alright, 1/2. Dan saya perhatikan memang bukan setakat kita warga Malaysia dalam kampus ini yang turun terlibat, tetapi sudah ramai expatriates yang berkhidmat di universiti kita
seperti yang saya sebutkan tadi, Dr. Hussein sebagai satu contoh yang turut membantu turun ke lapangan. Jadi mudah-mudahan dengan tahunya kita, dengan sedarnya kita, kita boleh bergerak bersama untuk turun ke lapangan. Sebagai kesimpulan, kita nak lihat akan survival. Masalah akan terus ada, tetapi bagaimana kita nak survive. So, kelangsungan dan kelestarian. Kalau dalam frasa bahasa Melayu, dalam bahasa Thai saya tak pasti, kita banyak membantu dengan menyediakan ikan. Mungkin sudah ada masa yang kita boleh gembelingkan dengan input profesional daripada kampus dalam komuniti untuk kita jana strategi-strategi yang lebih strategik untuk kita lebih membantu dengan menyediakan joran. Abang Din pergi mancing pakai joran ke pakai mengai, bawa mengai. Kita nak membantu bukan sahaja dalam berbentuk menyediakan ikan, tetapi menyediakan joran. Ain faham tak joran? Mancing, bawa ngai. So kalau ikan boleh pergi beli di market, hantar ke rumah. Sekarang ni bawa key, bagi pilah mengai sendiri, dapat lebih banyak lagi insya-Allah. Jadi kita harap dengan kelangsungan dan kelestarian hidup ini, dengan gambar-gambar yang dikongsi, dengan petikan video, dengan antara perkongsian pelan tindakan yang telah dibuat, kita mencapai apa yang kita sasarkan. Bukan setakat SDG yang ada dalam United Nations yang 17 ini, tapi kita juga mensasarkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih tuan-tuan yang memberi perhatian sepanjang perkongsian saya pada pagi ini. Dan di akhir kesempatan masa yang mungkin berbaki, saya tak pasti berapa jam lagi, saya nak ucapkan Ramadan Karim. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengurniakan kekuatan, kesihatan kepada kita untuk kita menafatkan Ramadan yang mungkin merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya dan menggolongkan kita di kalangan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjadikan kita antara anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah kepada ibu bapa kita. Dan dalam konteks kampus dan komuniti, kita menjadi penggerak dan penyumbang kepada kelangsungan dan juga kelestarian hidup anggota-anggota masyarakat dalam komuniti. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.